Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamdi Hasan dari kelas SPK 2A ingin menerangkan tentang cara untuk menghasilkan satu catagan. Okey. Catagan ini digunakan untuk melihat sesuatu progres kerja atau untuk mencatat kerja yang kita telah jalankan. Okey, di dalam catagan juga mempunyai 3 kotak, iaitu perkara, PIC dan ruang untuk hari bulan. Di dalam kotak tersebut juga terdapat 4 minggu dan ia digunakan untuk melihat kerja dari minggu pertama hingga ke minggu Nama akhir. saya Nur Alisa Aida binti Ahmad. Kita tanah air dan bangsa adalah kebangsaan menjadi salah satu bahagian daripada bangsanya yang merunjung ingin membuat sesuatu yang mengharumkan tanah air dan bangsa. Cinta tanah air dapat diartikan juga dengan cara berfikir dan bersikap yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan perhargaan yang tinggi terhadap bahasa seperti lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa. Semangat cinta tanah air dapat disebut juga sebagai nasionalisme, adalah mencintai bangsa sendiri yang mewujudkan perasaan mencintai oleh warga negara untuk negaranya. Sedia mengabadi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan untuk melindungi tanah air dari segala ancaman, gangguan dan tentangan yang dihadapi oleh negaranya. Dalam definisi lain, cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, kecintaan dan memiliki rasa menghargai dan menghormati kesetiaan yang dimiliki oleh setiap warga negara terhadap negaranya. Saya Nofarzana binti Cik Aziz ingin memberitahu tentang proses pengumpulan maklumat cara hidup masyarakat majmuk. Satu, isu berkaitan hubungan pelbagai bangsa, agama dan budaya dui negara ini seperti pengenalan tulisan Jawi dan ucapan sempurna sambutan perayaan sedikit sebanyak mencerminkan betapa pentingnya usaha lebih serius serta konstruktif dalam mengurus masyarakat berbilang bangsa. Yang kedua ialah cabaran kepada kebanyakan negara khususnya dalam mengurus kemajmukan sosial, itu ialah cabaran wujud terutama dalam aspek membentuk keharmonian, keamanan dan interaksi positif antara kaum, agama serta budaya sekaligus memerlukan pendekatan berhemah serta penuh rasa hormat. Yang ketiga, negara moden yang melakar masa depan lebih dinamik dan berusaha memposisikan diri sebagai negara maju. Cabaran berterusan dalam arus globalisasi dan pasca kemodenan menjadi realiti dan perlu ditangani sebaik mungkin. Keempat, ancaman pelbagai krisis berbentuk penindasan dari segi ekonomi, politik dan sosial serta isu berkaitan percabulan hak kemanusiaan. Yang kelima, Malaysia perlu dikenali bukan hanya makmur dari segi ekonomi dan pembangunan, malah menjadi negara beridentitikan kepelbagaian agama, bangsa dan budaya sekaligus dapat bersama dalam suasana aman serta harmoni. Yang keenam, perpaduan nasional harus menjadi misi penting bagi negara. Ia memerlukan kerangka bersifat komprehensif yang akan mampu menterjemahkan sebaik mungkin wajah kerencaman masyarakat majmuk Malaysia. Yang ketujuh, rahmatan lil alamin atau rahmah seluruh alam, ciri agama bersifat sejagat sebenarnya amat penting dalam memastikan umat Islam kekal menerajui usaha baik ini. Yang ke-8, kita perlu wujud kesedaran dalam masyarakat, usaha membina peradaban dan mencapai status kemajuan bagi Malaysia, terutama dalam merealisasikan wawasan kemakmuran bersama WKB 2030. Seharusnya mempertujukan persefahaman, tolak ansur dan rasa hormat menghormati. Yang ke-9, kesantunan insan dalam mengurus perbezaan dalam masyarakat pelbagai agama dan bangsa perlu dititik beratkan. Yang ke-10, pendekatan integrasi menjadi tunjang agenda perpaduan negara, membolehkan masyarakat berbelah bangsa dan agama hidup bersama-sama dalam suasana harmoni di samping mengekalkan identiti dan ciri bangsa masing-masing. Yang ke-11, rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai pegangan agama dan mengamalkan budaya berbeza. Sifat kebersamaan serta cintakan keharmonian dan keamanan perlu ada bagi merealisasikan matlamat perpaduan nasional. Yang ke-12, kesepaduan dalam rakyat sebenarnya lahir daripada semangat penerimaan dan rasa hormat tinggi antara kaum dan agama. Justru, keutamaan harus diberi kepada usaha membina sikap penerimaan diiringi nilai keluhuran budi pekerti dalam masyarakat. Yang ke-13, keharmonian dan kesejahteraan dalam hubungan masyarakat hanya dapat diberikan jika setiap individu mempunyai kefahaman baik terhadap peranan masing-masing untuk menerapkan nilai murni dalam interaksi seharian.
Yang ke-14, hubungan baik dalam masyarakat berbelah bangsa tidak boleh dijadikan taruhan oleh mana-mana pihak yang mempunyai agenda peribadi atau kelompok tersendiri. Kita perlulah ada belas kasihan kepada rakyat yang inginkan keamanan dan kestabilan negara akan berpeluang untuk meneruskan kelangsungan hidup dengan selamat dan terjamin. Oleh itu, cukuplah kekacauan dan konflik di negara asing sebagai pengajaran kepada kita. Saya Nurhani Sujamati Baharin akan beritahu tentang objektif kajian. Objektif kajian yang pertama ialah mengetahui bagaimana sistem pendidikan di Malaysia selepas kemerdekaan. Yang kedua ialah memahami ciri-ciri sistem pendidikan sewaktu penjajahan British. Yang ketiga, mengenal pasti individu yang bertanggungjawab dalam memulihkan masalah perpaduan di Malaysia. Yang keempat, mengkaji langkah-langkah dan usaha-usaha yang dilakukan dalam memulihkan masalah perpaduan di Malaysia. Yang kelima ialah mengetahui kesan pendidikan vernakular barat terhadap perpaduan di Malaysia. Seterusnya, yang keenam, perbandingan sistem pendidikan di antara Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah dan Sarawak. Yang ketujuh, menyatakan cadangan tambahan yang boleh dilakukan bagi memelihara perpaduan di Malaysia. Dan yang ke-8, untuk mempelajari cara atau kaedah yang sesuai dalam mencari dan mengumpulkan maklumat. Rumusannya, kecintaan terhadap tanah air berarti rela berkorban untuk tanah air dan membela dari segala macam ancaman dan gangguan yang datang dari bangsa manapun. Para pahlawan terdahulu telah membuktikan cintanya kepada tanah airnya, iaitu tanah Melayu. Mereka tidak rela Melayu diinjak-injak oleh kaum penjajah. Mereka tidak ingin negerinya dijajah, dirampas dan diperas. Mereka berani mengorbankan nyawanya demi membela tanah air tercinta. Cinta tanah air adalah perasaan cinta yang timbul dari hati sanubari seseorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela dan melindungi Malaysia, tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Sekian, terima kasih.